So insyaAllah pada sahabat-sahabat yang berada di Melaka yang masih lagi tak mengenali siapa orang hebat ni, marilah kita bersama-sama join sharing pada malam ni supaya kita lebih mengenali and mendekati sahabat kita ini, and kita boleh jadikan sumber juga baru sahaja membuka center di Melaka, and lepas ni pada sahabat-sahabat yang mungkin ingin mencari panggil menumpang kasih, nak buat program tak tahu buat kat mana ke apa, boleh berhubung dengan beliau selepas ini. Okey. So waalaikumsalam Tuan Razak, Tuan Saimi, Tuan Ayu Nazri dengan Puan Faizah, apa khabar semua? Okey. So terima kasihlah kerana sudi bersama-sama kami malam ini, and tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput dan memperkenalkanlah sahabat kita pada malam ini adalah Cikgu Mariam kita. Okey. Sila jemput Cikgu Mariam untuk memperkenalkan diri pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera untuk semua rakan MSB, rakan Facebook saya. Okey, saya nak perkenalkan diri. Nama saya Mariam binti Janis dan suami saya Cik Kamarul Zaman bin Mayat Ali. Kami adalah dari Melaka. Saya dah join MSB ni selama 7 tahun. Alhamdulillah. Tahun ni tahun ke-7. Alhamdulillah. 7 tahun. Okey, so 7 tahun dah bersama MSB, insyaAllah tahun ni tahun ke-7. Mesti ada dia punya, kita panggil, sebab dan musabab dia kenapa boleh bertahan sampai 7 tahun. Sebab yalah, macam kita bekerja, kalau kita bekerja pun mesti ada sesuatu tarikan kan yang menyebabkan kita boleh stay kat tempat kerja tu. Kalau macam benda tu memberi tekanan ataupun tak memberi manfaat, sure kita takkan stay pada satu perkara ataupun satu company dengan jangka masa yang sangat-sangat lama lah kiranya. 7 tahun ni bukan singkat. Bukan sekejap, bukan lama dan bukan singkat. So dia ada dia punya jatuh bangun dia. Tapi sebelum saya nak bertanya berkenaan dengan jatuh bangun, macam mana dia berkenalan, saya nak tanya dulu. Sebab memang dah tadi pun cakap pasal cikgu kan. Dah berapa lama dah bekerja ataupun berkhidmat sebagai seorang guru? Okey, saya berkhidmat sebagai seorang guru daripada tahun 2004. Maknanya dah lebih lah. Lebih kurang dalam 16-17 tahun macam itulah. Lama sangat dan lama. 16-17 tahun. So ambil sikit dalam hampir 2/3 dia baru dia sempat berkenalan dengan MSB and sampai sekarang dia ada. InsyaAllah. So dia maksudnya cikgu yang kita ni adalah seorang guru semasa dan sambil-sambil tu dia fokus juga membuat bisnes sama MSB. Anda jangan terkejut. Sebab walaupun dia seorang guru yang sangat, kita panggil guru, memang sangat banyak dia punya tugasan, especially sekarang ni musim COVID, kejap kena pergi sekolah, kejap tak payah pergi sekolah, nak kena buat persediaan untuk mengajar anak murid melalui online lah. Dia bukan perkara yang mudah. Tapi kalau anda lihat dalam sistem, kami di HQ dalam sistem kita boleh check, cikgu yang sentiasa ada dia punya skill yang dia akan submit. Tak paling teruk, kalau macam seminggu tu mesti adalah nama dia, hari-hari tak pun selang-selang. So itu yang kita ingin bawakan, and kita nak tanya macam mana dia boleh konsisten buat perkara begini. Kita jangan fikir pada volume, ataupun bagi orang yang baru start, kita jangan fikir pada volume, ataupun kita jangan fikir pada berapa banyak aku nak kena closing untuk 1 bulan. So kurang-kurangnya kita konsisten macam dalam 7 tahun sebelum ni, siapa yang memperkenalkan MSB tu? Siapa yang membawa? MSB ni kepada Cikgu Mariam? Kurang jelas cikgu. Soalan saya, siapa orang yang memperkenalkan MSB ni kepada cikgu? Okey, alhamdulillah. Betul. Orang yang memang saya sayang lah, leader saya yang paling saya sayang lah, yang perkenalkan saya di MSB ni, Cikgu Fazila. Pada masa tu saya berada di luar rumah, tiba-tiba Cikgu Fazila datang ke rumah saya. Tiba-tiba datang ke rumah saya dan bawa stocking weekend. Masa tu saya diperkenalkan dengan produk stocking weekend.
Jadi Cik Fazila datang ke rumah saya dan perkenalkan stalking weekend, dan Cik Fazila buat testimoni lah produk stalking weekend tu di tangan saya. Jadi bila saya rasa macam ada something lah, macam getaran, jadi saya rasa produk ni macam produk weekend yang saya rasa macam ajaib lah, miracle kan. Kita tak pernah tak pernah dapat produk yang macam tu. Jadi bila mula-mula saya nak beli sepasang. Lepas tu bila Cik Fazila beritahu kalau nak jadi ahli, masa tu kena beli 4 pasang, satu set lah. Jadi pun saya duk fikir, nak beli 1 ataupun 4. Saya pun terus join. Automatik saya join tu beli 4 pasang. Daripada 4 pasang tu lah seterusnya dia bertambah-tambahlah pasang. Alhamdulillah lah, daripada dia perkenalkan oleh Cikgu Fazila tu, alhamdulillah lah daripada start tu lah saya berusaha bersungguh-sungguh dalam bisnes ni, dan alhamdulillah walaupun saya belum hampir kepada jutawan, alhamdulillah lah dia dah banyak bantulah produk ni daripada Cikgu Fazila, sponsor saya tadi. Produk ni membantu saya daripada kesihatan dan kewangan. Terima kasih Cikgu Fazila Abu. Alhamdulillah. Itu ataupun menjadi kita panggil asbab untuk Cikgu Yam kita bercinta dengan MSB ni sendiri. So anda di luar sana, jika anda diperkenalkan dengan MSB oleh seorang sahabat ataupun family member, anda appreciate lah beliau ataupun anda appreciate lah mereka, sebab kadang-kadang kita tak tahu benda ni datang sebagai satu ujian ataupun datang sebagai satu pembuka rezeki. So kita kena terima atau kita kena terbuka minda untuk mengambil peluang ini. Kalau anda tidak ada peluang, anda tidak tahu sama ada benda ni ujian ataupun adakah benda ni sebagai pembuka rezeki kita. Okay, so Cikgu Yam, biasa dalam 7 tahun ni mesti kita ada jatuh bangun kita bersama dengan MSB. Boleh tak Cikgu Yam ceritalah masa awal-awal masuk MSB ni apa macam kesukaran ataupun cabaran lah nak buat MSB ni ataupun MLM ni, ke memang Cikgu Yam dah biasa sangat buat MLM ni? Okey, banyak jatuh bangun saya dalam MSB sebab lama sangat 7 tahun. Permulaan tu memang tak boleh nak bayangkan pun, susah nak cakap, tapi itulah ya Allah, Tuhan aja yang tahu kan. Jadi masa saya permulaan join MSB ni, okey, bila saya lebih suka berniaga secara online. Saya lebih suka berniaga secara online daripada saya jumpa face to face. Jadi bila berniaga secara online, customer akan jumpa saya akhirnya face to face. Jadi bila saya berniaga online ni, produk ni jadi macam di pasaran jadi hebat lah. Jadi dia banyaklah daripada tak tahu, orang yang tak tahu jadi tahu. Jadi bila saya dapat, kadang-kadang customer dia akan bayar cash dulu sebelum saya post ataupun saya hantar kepada customer lain lah secara COD. Okey, bila saya dapat bayaran dulu, yang saya tak boleh ingat lah sampai sekarang, masa tu kat Melaka stokis tak banyak. Seorang saja stokis. Saya ingat lagi. Jadi bila saya hantar barang, saya nak ambil barang kat stokis, saya terlewat 5 minit. Jadi bila saya terlewat 5 minit, duit kat saya, tangan saya ada 2 set. 2 set saya dapat, saya ada duit cash 2 set. Jadi saya berlinang air mata. Saya berhenti tepi jalan, saya boleh berlinang air mata disebabkan saya tak dapat barang, saya tak dapat, dan barang tu saya nak bagi pada customer saya. Saya tak dapat, sampai sekarang saya masih ingat. Jadi itu yang menyebabkan saya cekal. Saya cekal dan saya kata ini salah satu ujian, dan saya kata kenapa saya tak teruskan. Saya tak boleh stop sebab saya big Y saya besar, big Y saya besar. Jadi saya teruskan juga dan saya cuba dapatkan produk daripada upline saya. Saya teruskan. Itu yang pertama. Kedua, jatuh bangun saya dalam MSB ni. First time saya pergi MSB dan saya nak dengar sendiri BOP kali pertama di HQ MSB. Waktu tu hujan lebat dan sebenarnya saya tak tahu dekat mana, tapi malam tu ya Allah tunggu, sebab saya balik dari sekolah, jadi saya memang nak pergi sangat. Waktu tu hujan lebat dan saya tak tahu arah jalan nak ke HQ. Saya boleh tanya masa tu ya Allah tunggu, saya boleh tanya line maksudnya rakan MSB daripada grup lain untuk sampai ke tempat tu. Tapi saya sampai juga. Jadi saya rasa macam dalam kepayahan tu
keperitan saya rasa, ya Allah. Sampai juga dekat MSB, itu memang saya tak dapat bayangkan, terharu sangat. Memang itu salah satu memang menjadi kekuatan saya sampai saya sekarang di MSB. Alhamdulillah, tengok orang nak berjaya dia macam gitu. Dia ada je di kuliku dia. Macam contohlah kita nak menimba ilmu, contoh semacam seorang guru kan. Kalau kita pun nak menimba ilmu, kadang-kadang benda tu macam contoh mudah lah. Sepatutnya contoh kita nak pergi sekolah. Kalau contoh kita punya rumah mungkin dalam 1 kilometer. Tapi Allah nak jadikan kita kuat atau tidak, ataupun kita ni orang berjaya atau tidak, kita tengok dalam 1 kilometer tu mungkin Allah hadirkan berbagai bentuk ujian yang kadang-kadang kita tak sedar. Benda tu, adakah benda tu nak menjadikan kita seorang berjaya atau tidak. Macam anak murid kita ataupun anak kita ke adik-adik kita yang suka ponten ke apa, macam gitu lah dia punya gaya kan. Itu ujian kita. Tapi tengok macam mana kecekalan ataupun pengalaman yang cikgu yang kita hadapi, semata-mata sanggup dia nak pergi BOP tu daripada Melaka, habis sekolah nak pergi ke KL, bukan dekat. Kalau kita pergi Melaka lebih kurang dalam 2 jam lebih atau 3 jam, bergantung pada kat mana Melaka anda tu. Kalau dalam 2 jam 3 jam tu bukan yelah, seorang perempuan lagi, drive time, hujan lagi, lepas sekolah basically agak letih ataupun lesu ataupun penat. So itu dia punya effort yang kita kena contohi ataupun kita kena ikut. Walaupun anda macam contohlah sekarang ni baru join MXB, COVID-19 ni anda jangan jadikan ini sebagai alasan. Sebab mereka selain daripada jatuh, apa kenangan manis lah bersama dengan MSB ni selama 7 tahun ni, apa yang macam benda ni macam menjadi satu kekuatan lah. Bila ingat kenang kembali, benda ni saya kena share pada apa downline saya, apa yang saya dapat. Boleh cerita kenangan manis dalam 7 tahun ni. Soalan tadi mengenai kenangan manis ke? Kenangan manis je. Sebab tadi kenangan pahit. Manis pula. Pahit ni manis. Manis lah. Mesti kat tanya dua-dua. Okey, kenangan manis saya di MSB pada tahun 2015 saya dianugerahkan naik ke pentas kat PWTC. Memang saya amat terharu. Walaupun setahun lebih, dan saya rasa macam bukan saya saja dipanggil jadi MSB ni hebatlah, dia panggil kita isteri perempuan kayak kita lah kita pun dipanggil dengan suami sekali. Jadi saya rasa macam sebenarnya suami saya pun dapat. Saya rasa macam gembira lah sebab dipanggil saya dan husband sekali. Itu anugerah dekat PWTC MSB dinner masa tu. Memang saya memang gembira lah dan terharu sangat sebab dapat naik pentas. Itu yang first time lah, memang manis sangat lah dalam hidup saya. Itu yang kali pertama. Dan seterusnya MSB masih lagi bagi award pada saya dengan suami. Contoh jemput makan malam, dinner di Double Tree dan reward-reward lain lah. Dan itu memang tak dapat di mana-mana syarikat lain. Memang best sangat. Itulah yang saya pegang pada diri saya, moto saya, buat sampai jadi kaya. Itu yang kenangan manis saya lah. Kalau mengikutkan, kalau income tu tak dapat nak bayangkan lah. Ya Allah, ya Tuhanku, banyak sangat. Banyak sangat apa yang mesti bagi tu, banyak sangat. Ya Allah, memang terharu sangat lah. Betul. Apa kita buat akan dapat hasil tu balik. Itu memang tak dapat dibayangkan lah. Income tu alhamdulillah lah. Dan daripada income tu lah kita dapat beli apa-apa, something untuk kita dan family lah. Alhamdulillah. Kenangan manis tu di MSB yang tu memang best sangat. Yang itu yang terbaik ni. So nampak anda di luar sana, memang kadang-kadang company-company di luar sana pun kadang-kadang dia ada buat reward system dia masing-masing. Tapi kita kena tahu apa and macam mana company kita lakukan. Sebab kalau tak reward system yang macam kita lakukan ni adalah kita cuba tee up ataupun kita memberi semangat kita punya leader-leader ataupun kita punya Mass Gabriel punya family. Kita buat satu gathering, kita bawa dia ke depan pentas and kita bagi reward supaya sahabat-sahabat yang lain yang melihat, dia rasa wow, aku kena jadi macam dia. Kita nak cuba membakar semangat kawan-kawan yang lain, and orang yang dapat reward tu pun dia rasa kadang-kadang benda tu mungkin bagi orang lain benda yang kecil, tapi bagi certain manusia ataupun macam cikgu yang sendiri cakap, benda satu kepuasan sebab kita dah capai satu threshold ataupun satu tahap yang kita rasa kita bangga sangat. So itu yang akan menjadi pemangkin dan menolak kita ke depan. Selain big why yang kejap lagi kita tanya. Okay, so macam mana and kenapa cikgu yang pilih MXB ni berbanding dengan
bisnes-bisnes yang lain. Sebab tadi Cik Bian cakap Cik Bian memang suka buat bisnes online. Mungkin dah buat macam-macam jenis ke apa, macam mana tertarik dengan MSB? Apa dari tarikan utama itu? Soalan tadi mengenai yang tertarik Macam mana tak? Kenapa pilih MSB itu sendiri? Apa yang menjadi tarikan nak pilih MSB tu? Okey, kenapa saya pilih MSB daripada bisnes-bisnes yang lain. Pertama, saya tak perlu. Dalam MSB ni kita tak perlu target. Kita tak perlu target untuk sales diri sendiri. Kita tak perlu target untuk kumpulan. Dan kita pun tak perlu target untuk download kita ataupun kita punya business partner. Tak perlu target. Itu yang saya suka sangat. Memang the best. Lepas tu satu lagi yang saya suka pada MSB ni, yang pertama sebenarnya kita nak bantu orang kan dari segi kesihatan. Saya puas bila saya dapat menjual atau share atau sharing dengan customer ataupun ahli-ahli yang akan jadi ahli bawah saya lah. Saya suka bantu mereka dalam kesihatan. Tak kira lah mereka sakit kaki, diabetes, saya puas hati. Bila mereka akan pakai produk saya tu, mereka puas hati. Memang best lah. Kadang-kadang bila dia orang beritahu bila dah dapat produk, dia akan beritahu, dah baik kak, mak saya dah baik kaki. Terharu tahu kita sebagai penjual lah, saya terharu. Walaupun saya bukan anak pada kawan kan, tapi terharu sangat sebab dia kata, mak saya dah baik kaki. Kita terharu. Jadi saya rasa bangga sebab apa, saya lepas bukan income saja, MSB tu saya pilih sebab kesihatan. Bila pertama kesihatan, kita bantu orang secara automatik, kewangan tu insya-Allah kita akan dapat. Itu yang saya suka pada MSB. Yang saya daripada target lah. Dan lepas tu saya bebas. Maksudnya saya tak ada target. Cuma saya akan target untuk diri saya sendiri. Saya tak target untuk orang, saya target di sini. Apa saya nak dalam MSB? Sebab tu saya pilih MSB. Lepas tu MSB ni income dia luar biasa. Daripada syarikat-syarikat lain, income dia luar biasa. Lepas tu income dia hari-hari. Itu saya suka. Hari ni saya order, kalau saya kira, esok insya-Allah saya dapat bonus dia. Itu yang memang saya paling suka. Saya tak pernah dapat. Saya takkan tunggu sebulan macam saya bekerja kan. Saya akan tunggu gaji, 1 bulan gaji 30 hari baru dapat gaji. Tapi syukur Alhamdulillah, saya tak pernah rasa ni lah kata tak bagus cikgu, tak. Saya rasa Alhamdulillah. Lepas situlah hasilnya saya jumpa kawan-kawan cikgu. Jadi bila saya pilih MSB, itulah memang the best. Pertama kesihatan, kedua saya dapat ramai kawan, saya dapat ramai member, saya dapat ramai leader yang hebat daripada grup lain. Dan MSB ni memang dari segi kewangan memang saya suka sangat. Memang the best. Banyak sangat bantu saya. Itu sebabnya saya masih bertahan lagi bersama MSB. Yang luar biasa. Okay. So nampak dia punya daya tarikan dekat MSB ni dia sangat-sangat berbeza dengan company yang lain. Macam cikgu yang kita cerita, MSB ni dia daripada segi income yang kita dapat dan tak ada target tu betul lah. Sebabnya kadang-kadang jelah kita ada kerja fikir. Contohlah macam kita ni mungkin seorang kerani, tak pun kita ni seorang profesional, mungkin seorang doktor ke seorang nurse ataupun seorang guru. Kita dah ada stres dekat kerja kita. Tiba-tiba kita sebenarnya nak buat side income, tapi kita tak naklah terlalu stres sangat, double stres nanti jadinya. So dengan MSB tanpa target, tapi anda still kena buat target sendiri untuk berjaya. So tanpa target tu anda tak akan rasa pun stres untuk buat dan anda enjoy dia punya proses, tapi duit tu anda akan dapat. And yang macam cikgu yang cerita tadi, kita share dan bantu orang tu sihat walafiat ataupun kembali aktif, kita rasa puas hati. Itu pun saya suka juga sebab kenapa macam saya dulu kerja di hospital, bila kita merawat atau kita bersemuka dengan pesakit, dan kita tengok progres dia daripada day 1 to day dia discharge daripada hospital, kita akan rasa puas hati bila kita nampak progres dia. So lebih kurang sama juga macam MSB. So maksudnya daripada day 1 kita serahkan produk tu dan sampai orang tu bagi tahu, alhamdulillah mak saya sihat. Kita punya kepuasan tu memang luar biasa. Anda nak tahu, anda cuba. Anda tak akan dapat nikmat dia tanpa anda rasai pengalaman tu sendiri. Sebab benda tak boleh nak cerita. Cikgu yang bercakap susah nak gambarkan. Kita hanya boleh bercerita mulut saja. Nak rasai, cubalah buat selepas ini. And kita pun boleh dapat saham sedikit. Contohlah, orang tu daripada sebelum ni tak boleh sembahyang berdiri sebabkan ada sakit lutut. Tapi dia pakai, alhamdulillah dapat improve.
sekurang-kurangnya kita ada saham akhirat sedikit di situ. Tak banyak pun bukan senang nak dapat saham akhirat macam itu. Sebab kita membantu orang untuk beribadah dengan lebih lengkap ataupun lebih sempurna lah kita katakan. Okey. So daripada segi testimoni macam mana Cikgu Yang? Ada tak testimoni daripada diri sendiri ataupun sahabat-sahabat yang lain daripada segi testimoni produk yang sangat-sangat terkesan yang kita boleh share kepada rakan-rakan di luar sana? Okey, mengenai testimoni produk lah. Setakat ni yang paling saya suka lah Semua produk MSB saya suka lah. Semua produk MSB luar biasa. Betul, semua luar biasa. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Saya pun pakai Max Bella sampai sekarang Max Bella. Saya tak tukar produk lain. Okey, produk yang paling saya suka lah. Produk yang paling saya suka, pertama memang stocking weekend lah. Itu memang luar biasa lah. Stocking weekend Jadi anak saya 9 orang, termasuk suami saya, semua anak saya pakai stocking weekend dan saya pun bagi mereka select weekend. Okey, produk yang paling saya suka sekali dalam banyak produk ni yang luar biasa, saya suka pakai bill counter. Bayangkan saya bersalin anak yang nombor yang terakhir ni saya bersalin operate. Jadi bila saya bersalin operate, siapa ibu-ibu yang bersalin operate akan tahu kedudukan apa yang terjadi pada perut mereka. Mereka akan ketahui sendiri. Saya tak boleh cerita lah. Jadi kan bila kita pergi sekolah, kalau saya tak pakai bill counter weekend, saya akan rasa malu. Sebab apa masa tu gemuk saya boleh tahan jugalah. Boleh tahan juga. Gemuk saya boleh tahan juga dan memang tak berapa cantik lah kita punya badan. Saya akui lah. Jadi bila saya pakai bill counter weekend, saya merasa keyakinan diri saya tu sangat kuat lah. Bila saya pakai, penampilan saya pun saya rasa gembira lah. Saya bukan pakai nak menunjuk kat orang. Tak, saya pakai untuk diri saya. Sebab saya nak sihat. Kedua, saya nak penampilan diri saya. Saya suka tampil diri saya. Saya tak nak ambil tarikan pada orang. Tapi saya suka penampilan diri saya sendiri. Maknanya sekurang-kurangnya saya tutuplah aib saya kan. Jadi bila penampilan diri saya sendiri yang saya rasa menarik, saya suka. Jadi bill counter tu memang produk memang is the best lah. Dalam barang produk lain bill counter weekend dan sekarang BeFit weekend. Memang saya sangat suka. Saya pakai siang malam. Jadi BeFit weekend tu saya pakai siang malam. Memang saya teruja sangat. Sebab apa? Dia memang betul mencantikkan badan kita. Tapi memang kena pakai konsisten. Itu memang produk pada saya, produk yang paling luar biasa. Kedua, produk yang saya paling suka sekali, Max Bella. Saya pakai sampai sekarang lagi. Dan saya belum, sebab produk saya tu, saya ni suka bisnes. Jadi bila saya dapat free tu, saya suka target untuk dapatkan free tu banyak. Jadi Max Bella saya pakai pun masih free lagi, belum lagi keluar. Kali pertama saya beli dan seterusnya saya pakai produk. Saya suka sebab saya punya jeragat ni memang hilang, betul. Dalam masa 1 tahun. Lama saya pakai jeragat saya teruk. Warna hitam tepi ni. Memang teruk sangat. Dan saya syukur Alhamdulillah saya pakai setahun Max Bella tu. Max Bella lah. Jadi jeragat saya hilang. Memang kita rasa gembira. Bila mungkin kita nampak bersih. Berseri sikit. Tak apalah. Kita bukan nak cantik. Tapi sekurang-kurangnya bersih, berseri. Sekurang penampilan kita pun disukai orang kan. Bila orang tengok, oh cantik, muka bersih. Jadi kita rasa gembira. Kita bukan nak menunjuk kita cantik. Tak. Tapi produk ni memang macam Max Bella, dia makan masa yang lama untuk pulih. Tak apa, setahun. Tapi saya rasa memang gembira, memang suka dengan produk ni. Ini dia antara produk yang paling saya suka dalam banyak-banyak. Dan produk yang luar biasa yang testimoni paling saya suka sekarang, Love Potion. Itu memang produk saya suka. Memang selepas mandi saya akan pakai. Saya tak kira. Saya di rumah ke, saya tidur ke, saya bekerja, saya akan pakai. Itu dah jadi macam regular saya, kerja harian saya akan pakai. Lepas tu saya akan pakai dengan Rosella oil untuk muka saya. Itu dua memang ada dalam bilik saya. Dan itu di antara produk yang luar biasa yang paling saya suka. Dan ditambah dengan Reborn Cream dan produk lain. Itu memang biasalah perempuan ni dia akan suka cantik kan. Perut pun nak ramping. Betul kita pun anak dah 9. Saya kena jaga diri saya. Walaupun umur saya 49 tahun ni. Tapi Alhamdulillah produk ni memang banyak bantu. Sebab tu saya masih stay lagi di MSB. Memang best. Kalau anda nak lihat perubahan ataupun apa impact yang cikgu yang kita dapat, anda boleh DM dia sendiri ataupun cuba lihat mungkin ada dekat kita punya Facebook, tapi memang saya sendiri lihat daripada testimoni yang ada daripada cikgu yang punya daripada dia punya bill contour dengan dia punya perubahan daripada Max Bella, memang betul.
Memang daripada before dipakai and sampai progress dia tu memang nampak perbezaannya. Anda tak percaya, cuba anda bayangkan betul ke kalau ni sebab kita tak nampak. Jadi kalau berdiri mungkin kita nampak betul ke Cikgu Yami ada anak 9. Sebab kalau kita lihat contohlah kalau bolehlah kita lihat dia berdiri sekarang ni kan. Anda takkan percaya dia ada 9. Muka nampak muda lagi. Anak 9. Tanya kejap umur. Saya pula. So, 9 orang anak muka macam ini maintain kurus macam ni. Macam mana kita nak tahu? Itulah macam dia cakap tadi. Dia pakai big contour, dia pakai mix Bella and banyak lagi produk yang digunakan. Tapi memang betul. InsyaAllah kalau kita gunakan secara konsisten, anda akan nampak demi impact dia. Especially kalau lagi-lagi kalau sahabat-sahabat kita di luar sana yang masih tercari-cari cara macam mana nak turunkan berat badan tu. Yang memang kita nampak cikgu kita memang sangat-sangat banyak dia punya menggunakan produk. Daripada segi testimoni income lah. Tadi cikgu yang dah bagi teaser sedikit, dia cakap banyak sangat dia dapat. Mana tahu daripada kita cerita pasal dia punya income. Sebab dia dah cerita tadi. Kita cuba tanya dia berkenaan income sahabat-sahabat ataupun downline dia yang dah dia bantu. Macam mana? Apa perkembangan mereka? Daripada cikgu dia boleh nampak daripada start diorang join yang sampai sekarang macam mana diorang bergerak ataupun dia punya impact lah daripada segi ekonomi. Okey, mengenai income dari network saya ni. Saya bila saya sponsor downline saya akan servis. Saya akan servis. Servis tu adalah kekuatan bagi saya. Saya pada sponsor, kita akan servis. Jadi daripada ramai-ramai downline saya, alhamdulillah bahawa saya dah ada 3 stokis. Mobile stokis MSB. Di antara daripada Cikgu Nasrun, Cikgu Nasrun daripada Sabah. Hai Cikgu Nasrun. Kedua Cikgu Hamidah Disam daripada Batu Pahat, Kak Hamidah Disam. Ketiga Cikgu Saadiah daripada Segamat. Dan Cikgu Saadiah pun dah lahirkan satu stokis lagi, mobile stokis Cikgu Fahmina daripada Batu Pahat. Hai Kak Saadiah, hai Kak Fahmina. Okey, jadi mereka ni sebenarnya di antara kekuatan untuk saya juga. Kekuatan untuk saya juga. Dan di antara juga ada juga ahli-ahli MSB saya yang suka repeat order. Contoh daripada Hokokso, daripada Sarawak. Saya akan servis, saya akan pantau dari satu semasa ke semasa. Dan saya tak pernah ketinggalan untuk beritahu promotion kepada downline setiap hari. Contoh dalam ni 2 hingga 8 ni ada promotion dan setiap hari saya akan beritahu promotion yang sama 2 hingga 8 hari bulan Februari. Itu memang cara saya. Saya jaga downline. Kalau misalnya mereka terlepas ke promotion, saya akan beritahu tak apa, mungkin nanti minggu depan akan ada promotion yang lain. Jadi alhamdulillah dari segi income daripada network saya, alhamdulillah lah banyak bantu. Ada kawan downline saya contoh Sari Fadila daripada Sri Rumah, banyak bantu income untuk dia dari Sri Rumah. Nur Azia, Zalina, ni mereka yang suka repeat order. Saya daripada Hokokso tadi ramai. Nur Rehan daripada Kota Tinggi, ramai repeat order. Jadi yang stokis ni memang sentiasa repeat order. Dan itu adalah satu kekuatan yang saya memang jaga betul. Dan satu lagi, saya tak suka macam push saya punya business partner. Downline saya tak suka push. Tapi saya suka secara berlembut. Contoh saya hantar testimoni, saya hantar iklan promotion, apa kebaikan. Apa yang berada di dalam MSC for All tu saya akan copy paste dan hantar kepada saya punya business partner. Jadi daripada situ kita beritahu, kita akan bagi tahu dia mereka secara berlembut, cuma beritahu. Kita tak paksa. Kita cuma beritahu, okey ada promotion. Okey, ya kalau pakai stok ni apa kebaikan, beef ni apa kebaikan. Kita akan hantar je. Kita takkan tanya. Cuma bila hari last day tu, contoh last day promotion kan, Bima stok tak mula lagi kan. Kita akan kejar dia online tu. Hari last tu je saya akan kejar. Itu terpulang pada mereka. Mereka nak beli atau tidak, itu terpulang pada mereka. Cuma kita beritahu, okey promotion sekian-sekian tak dapat. Besok mungkin kita tahu promosi apa. Mungkin macam sekarang kan, beli 2 set love promotion kan. Itu memang saya suka tu. Jadi saya akan target tu lagi sehari 2 hari tu saya akan kejar. Semua downline saya akan hantar. Boom. Saya akan boom. Itu cara saya. Semua downline saya walaupun mereka beli sepasang stokin dan jadi ahli dengan sepasang stokin pun saya akan boom. 2 hari tu saya akan boom. Saya akan bagi. Jadi mereka akan 2 hari tu mereka akan tengok boleh ke, cepat ke, macam tu. Itu macam saya. Dan saya jaga network saya. Jika ada promosi tinggi ni, maklumat tinggi semua daripada MC for All,
saya akan copy dan paste hantar kepada semua downline saya. Saya tak kira downline saya etika, tak etika, itu saya tak kira. Saya akan hantar kepada semua sebab itu memang cara saya. Kadang-kadang kan bila ada kita punya business partner yang setahun, 2 tahun yang tidur tu, mereka akan tiba-tiba nak repeat order. Mereka akan kata, produk dah rosak. Saya kata, saya beritahu macam ini penjagaan. Nak beli baru. Sebab itu kita jaga network kita. Network kita. Bila kita jaga dengan betul, mereka akan appreciate kita. Macam ini. Biasanya ada produk baru ke, ada promotion. Jadi daripada kekuatan pada network saya tu, alhamdulillah bila kita, itulah saya dengar jugalah daripada leader-leader hari. Jadi dia kata, mak kaya Pak Izzatun. Saya suka tu, Baba. Memang saya sayang tu mak kaya. Semua upline saya sayang semua. Upline Cikgu Azrul, Cikgu Fazila, itu upline saya Azrul Syahli jutawan. Cikgu Fazila, itu memang upline saya. Semua saya sayang. Lepas tu Cikgu Anwar dan seterusnya, Abang Razak, Abang Razak jutawan, Kak Ita kaya, Kak Ita jutawan, Kak Farida dan Abang Pudin, itu semua upline saya dan mak yang paling saya genggam lah. Bila mak kata bawa kaya, kita kaya. Saya berpegang kata Zulkarnain. Bawa kita kaya, kita kena kayakan orang dulu. Barulah hasil tu, impak tu akan dapat pada diri kita. Percayalah. Banyak bantu orang, kita pun insya-Allah Allah akan bantu. Kena sabar aja. Sabar, kekuatan, insya-Allah memang pasti berjaya. Nampak benda yang menarik kat sini yang kita kadang-kadang terlepas pandang usaha and teknik yang cikgu yang kita share tadi adalah kalau macam istilah marketing, bukan marketing macam servis, biasanya kita akan panggil kalau macam kita biasa duduk dekat retail punya site ataupun kita duduk kat kedai, kita akan panggil tu nama customer retention. Customer retention punya yang teknik yang tadi cikgu yang cerita tu memang sangat-sangat kita perlu lakukan. Maksudnya kalau kita ada data ataupun kita ada data lah, maksudnya ada data customer lama yang 5-6 tahun sebelum ni pun kita simpan. Jangan kita buang and kita cuba je blast. And kita hantar je macam yang cakap tadi supaya kadang-kadang ada hari dia tersangkut. Yalah, mana kita tahu tiba-tiba dia nak extra order untuk kawan dia ke ataupun dia punya sendiri ke, dan kita boleh. Jangan rasa penat ataupun serik nak share. Selagi dia orang tak block ataupun dia orang tak marah kita, hantar je. Sebab kadang-kadang dia orang mungkin dia orang tak reply tapi dia orang baca, dia orang take note je apa yang kita share. And macam contoh tadi Cikgu yang cakap, dia selalu share berkenaan apa input yang ada dekat MSB4All, dekat dia punya downline. Sebab kadang-kadang downline kita ataupun diri kita kadang-kadang tak sempat nak tengok update setiap masa dekat kita punya page. So bila ada upline yang sentiasa baik hati tolong share input yang wujud dekat MSB4All tu, kita kena appreciate. Jangan kita jadikan benda sebagai benda yang menyampah atau macam dia lagi yang post dekat kita punya group ni tak habis-habis lagi. Jangan. Sebab benda tu kadang-kadang memudahkan. Daripada kita buka dekat page tu, kita nak copy balik kadang jadi benda leceh. Sekarang kita kan lebih mudah pada WhatsApp, buka kat WhatsApp, copy, terus copy paste kat kita punya Facebook, kita punya status, update. So macam cikgu yang dah memudahkan dia punya downline untuk buat kerja. Itu kita boleh gunakan atau kita boleh tirulah cara cikgu yang kita ni, and kita kena aplikasikan cara customer retention tu sendiri. InsyaAllah bila kita jaga customer retention, anda akan nampak impact dia. Cuma cepat atau lambat dia, macam cikgu yang cakap tadi, cepat atau lambat tu yang menjadikan dia punya titik perbezaan dia. Okey. So tanya kenapa join dah tahu, pahit manis dah tahu. Tadi pun cikgu yang bercerita dia ada big why yang kuat. Boleh tak cikgu yang share kat kita orang ni apa big why ataupun yang menjadi pemangkin yang menyebabkan cikgu yang tetap nak buat MSB selama 7 tahun. Sekarang 7 tahun, insya-Allah lebih lama lagi lepas ni. Kenapa? Okey, kenapa big why saya? Ya, betul. Big why saya besar. Okey. Kenapa tadi saya dah beritahu kenapa saya pilih MSB dan kenapa saya nak big why saya tu kan. Okey. Pertama bila kita ni contohlah saya hanya bekerja saja. Saya tak buat income lain. Apa yang saya akan dapat? Itu sajalah saya dapat. Saya tak dapat lebih lagi lah daripada gaji saya lah.
Tapi alhamdulillah lah, saya syukurlah dari cikgu. Okey. Saya nak lebih. Saya nak lebih daripada gaji cikgu. Bila saya nak lebih, saya mesti target untuk diri saya. Bila saya target, itu yang menyebabkan saya akan, macam inilah Cina cakap, bila kita ada income lebih, kita akan nak beli something yang lebih. Maksudnya kita nak beli yang best lah. Contoh bila saya dah join MSB ni, BY saya, okey contoh, saya beli kereta. Kan? Saya kena bayar tiap-tiap bulan kan. Jadi BY saya, jadi bila BY saya ni, saya kena gerakkan diri saya tau. Saya kena gerakkan diri saya dalam MSB untuk bayar duit kereta saya. Saya tak boleh guna gaji saya. Saya punya fokus, saya join MSB dan saya, sebab tu saya beli kereta. Kita tak adalah kecil sangat, Hyundai Starex ni. Jadi bila saya beli kereta, saya akan fikir macam mana saya nak bayar duit kereta ni. First. Jadi saya kena push diri saya. Sambil tu, saya akan dapat income yang lebih. Yang lebih, maksudnya duit tu cukup boleh bayar kereta dan duit tu sebenarnya saya boleh bawa anak-anak saya. Contohnya apa? Saya boleh bawa anak saya pergi melancong. Kan, yang sebelum ni, sebelum PKP saya ada bawa anak-anak saya pergi Sarawak, Sabah. Satu family saya bawa dengan duit MSB. Lepas tu BY saya kita ni bila bekerja, sebenarnya kita gaji cikgu tu tak cukup sebenarnya. Dia tak cukup sebenarnya. Kita macam mana nak cakap nak lebih. Bila saya nak lebih, kewangan saya nak lebih, bukan untuk diri saya juga, untuk anak-anak juga. Macam saya nak beli something kan. Saya tak boleh guna duit cikgu, tak cukup. Pada saya tak cukup. Jadi saya kena buat something, mesti income saya nak berapa. Itu saya buat big Y. Okey, target saya contohlah, saya nak 20,000 bulan ni. Income saya, bonus saya MSP. Saya akan kira berapa sel yang saya akan buat. Saya buat calculator, saya buat kiraan. Okey, berapa set saya akan dapat? Okey, kalau downline saya yang ni buat, berapa saya akan dapat? Saya akan kira calculate. Kita bukan buat bisnes macam biasa-biasa tau. Kita akan buat secara profesional. Kita ada calculate berapa. Okey, income ni, ini kalau saya buat macam ni, income macam ni saya berapa dapat. Kalau saya dapat ahli baru, berapa saya akan dapat. Kalau downline saya buat, berapa saya akan dapat. Itu kita akan calculate. Dan dari situ saya akan tengok, okey, income saya boleh tak grow. Tapi alhamdulillah lah, bulan lepas tak sangka. Saya dapat buat dalam 30 lebih 30 lebih set dalam satu bulan. Itu kita punya rushing kita punya target. Itu sebab kadang-kadang saya suka buat big Y. Sebab apa? Saya nak duit sebenarnya. Saya nak duit yang banyak. Bila duit yang banyak, insya-Allah lah. Maksudnya apa? Bila kita ada duit kat tangan kita banyak. Selain daripada sedekah, beli bagi anak-anak, bantu family, bawa anak-anak pergi mana-mana. Yang alhamdulillah sekurang-kurangnya bila anak nak, kita ada duit. Itu yang sebab big Y besar. Sebab anak saya ramai. Saya pun tak boleh fokus kepada suami saya seorang, kan, kesian suami saya. Jadi tapi alhamdulillah suami saya memang the best lah. Itu yang sebabnya saya big Y saya besar. Big Y saya besar. Dan sebenarnya dalam SB ni saya juga ada cuba-cuba untuk berjinak dalam multi level lain. Joy tak multi level pun ada. Tapi tak se-strong MSB. Kadang-kadang kan bila dalam MSB ni, itu yang saya best tau. Kadang-kadang. Tapi alhamdulillah lah, setakat ni hari-hari ada order. Itu kan, ya Allah. Itu petuanya hanya share saja. Saya, kekuatan saya share saja dalam online. Like dengan share. Kalau nak tiru-tirulah, saya tak kisah. Kalau nak tiru ayat saya pun tak kisah. Nak copy paste pun saya tak kisah. Memang saya bagi whole. Saya bagi semua, ambil lah. Sebab ini semua daripada Allah kan. Jadi sambil memang tak nafikan apa yang kita dapat tu semua daripada Allah. Betul. Tapi dalam pada tu alhamdulillah itu yang sebabnya big Y. Saya nak duit banyak. Saya pun macam buat kaya juga, saya nak duit. Jadi disebabkan tu saya boleh macam contoh saya nak pergi shopping. Saya tak rasa susah lah. Nak pergi shopping, ada duit macam tu. Hari nak pergi shopping, boleh ada duit. Macam tu saya tak rasa susah. Kita ni sebenarnya, saya tak tahu orang lain lah. Kita sebenarnya kalau tak ada duit sebenarnya kita stres. Kita memang stres sebab tak ada duit. Saya tak cakap orang lain, saya cakap diri saya. Kita memang stres. Kalau duit kat tangan kita ada tinggal RM10, kita stres. RM100 pun kita stres. Jadi kalau ada RM1,000 kat tangan kita, contoh hari ni saya ada RM1,000, saya tak stres.
Itu dia sebabnya Big Y. Itu sebab Big Y saya kan, saya memang paksa diri saya rajin lah. Rajin dan berusaha. Itu cara saya lah. Siapa nak tiru lah. Memang MSB ni platform yang paling best lah. Tak pernah saya jumpa platform MSB macam ini yang daripada yang lain. Memang the best. Orang kata apa, kamu buat, kamu akan dapat. Itu saya pegang sampai sekarang. Buat dan akan dapat. Itu sebabnya Big Y saya memang besar betul. Dan saya pun tak fikir apa orang cakap negatif-negatif, saya tolak ke tepi. Mereka tak akan jadikan saya kaya. Orang yang negatif tak akan jadikan saya kaya. Tapi orang yang positif, macam Mak Kaya, Kak Fazila, Abang Razak, Kak Ita, Kak Faridah Wafudin, Zulkaya, Cikgu Azrul, upline saya, downline saya dan leader-leader yang lain semua yang akan bagi percakapan yang positif yang menjadikan kita, insya-Allah, satu hari nanti kita pasti kaya dan anda semua pasti kaya. InsyaAllah. Tengok betapa semangat dia. So yang betul, kita nak berjaya, memang kita kena hasilkan satu Big Y yang betul-betul kuat, yang kita cakap, kita ingat je Big Y tu, insyaAllah kita tak berpaling belakang lah. Sebab jelah betul macam Cikgu Yam cakap, kita pun tahu tadi macam Cikgu Yam ada 9 orang anak. Memang logik lah kita fikir. Tak payah tahu apa dia punya gaji sebagai seorang guru pun kita boleh fikir logik. Anak 9 nak mengharapkan suami saja memang tak logik dengan zaman sekarang ni, memang tak logik. Walaupun kita duduk Melaka, duduk KL, memang tak logik. Cukup kita buat kerja kita. Itu memang betul. And takkanlah kita, yalah, tengok tadi daripada dulu mungkin sukar nak bawa semua anak sekaligus boleh pergi berjalan. Sekarang dengan buat MSB ini, dia fikir macam mana aku nak bawa anak-anak semua 9 ni termasuk lelaki jalan sekaligus. Tu yang dia beli kereta besar tu. Kalau beli kereta bawa Myvi, mana boleh sumbat 9 orang. Terpaksa bawa 3-4 kereta. So itu sebab dia gunakan cara macam tu, kaedah macam tu. Dia letakkan satu, dia panggil kita macam beban jugalah mula-mula. Kita macam beban, kita macam aku nak bayar duit kereta. Macam mana aku nak bayar duit kereta kalau tak ada duit? So kita letakkan sesuatu tanggungjawab yang besar. InsyaAllah tanggungjawab tu akan drive kita kepada puncak kekayaan. Macam kadang-kadang ada orang dia letakkan anak ni. Mungkinlah sebelum ni dia nak belikan hadiah ataupun nak buat sambut birthday anak dia pun agak payah. Tapi bila digunakan benda Allah tu sebagai drive dia untuk berjaya, insya-Allah benda tu tak akan susah. So kita kena cari, kita korek Big Y kita. Kita boleh tiru gaya Cikgu Yam macam mana dia gunakan Big Y dia ni untuk drive dia. And tadi yang saya tertarik dia, macam mana dia calculate tu. Dia buat target dia sendiri. Contoh dia nak buat 20,000 atau 30,000 bonus yang dia nak buat, dia kira ini aku kena buat sale banyak ni, okey aku dapat banyak ni. So yang aku tak mampu, aku cari kat aku punya downline. Mungkin dia boleh contribute banyak ni. So kita estimate. So daripada situ dia boleh dah nampak jalan dia ataupun corak macam mana nak dapatkan target tu. So kalau anda tak buat macam itu, anda tak tahu berapa banyak income yang anda akan dapat. So anda akan buat sambil lewa. Cakap cukuplah hari ni ada satu sale, cantiklah tu. Sebab tu kita susah nak berjaya. Tengok orang berjaya buat. So dia dah mapping lah cara dia. Dia dah map dia punya apa yang dia perlu buat bulan ni. Mungkin hari ni tak dapat plus satu sale, so dia dah boleh ganti. Aku tertinggal mungkin 5,000 sale yang aku kena cover untuk dapat target 30,000. Itu memang perkara biasa yang biasanya kalau kita buat sale kita contoh kita ada kedai pun kita kena buat macam gitu. So apa salahnya kita gunakan kaedah yang sama kita bawa pada MLM. Sebab benda tu akan membawa ataupun membuahkan kejayaan untuk diri kita. So tak salah untuk kita tiru gaya macam itu. Okey. So daripada Big Y pun kita dah tahu, kita nak Cikgu Yam share lah berkenaan perkembangan, dan sekarang pun dah buka center, and boleh cerita apa perkembangan daripada mungkin daripada tahun ujung-ujung 2020 sampai 2021 ni, apa perkembangan dan perancangan lah yang mungkin kita boleh share untuk kawan-kawan kita pun boleh ada idea. Okey, mengenai perkembangan bisnes MSB saya yang terkini lah. Alhamdulillah, daripada permulaan saya join 2014 hingga kini, saya punya income saya semakin menaik. Walaupun tak sehebatlah leader-leader lain, tak apa. Pada saya puas hati dah. Income saya makin bertambah. Jadi daripada bulan pertama 2014, bulan 9, jadi bulan 10 tu saya dapat income. Saya kumpul dalam satu bulan tu, income saya 3,000 lebih kali pertama tu. Dan dia income tu
tak pernah turun sampai sekarang. Di level sama dan dia akan menaik sikit-sikit. Dan pada saya alhamdulillah income saya alhamdulillah perkembangan saya terkini saya boleh bayar kereta dan income tu banyaklah pada saya banyak. Lebih 10,000 saya dapat dalam sebulan, alhamdulillah memang banyak pada saya, banyak sangat. Dan saya ada target. Target saya mesti lebih lah. Mesti lebih dan target saya mesti lebih 20,000. Itu pun kita akan buat kiraan juga. Macam mana macam ni macam tu. Ada kira dia. Ada kira saya sendiri. Macam mana saya boleh nak dapatkan lebih 20,000, itu pun kiraan saya sendiri. Jadi alhamdulillah sejak walaupun PKP okey, walaupun PKP daripada tahun lepas lagi PKP saya tak sangka lah strong daripada bulan 6 tu saya punya growth sale saya sendiri tu pun strong, memang strong. Sampai sekarang. Jadi itu yang menyebabkan alhamdulillah saya cuba berjinak-jinak untuk membuka MSB Center Melaka. Dan alhamdulillah MSB Center Melaka pun dah hampir siap, cuma tak dapat nak gunakan lagi, saya pun tak boleh buka sebab PKP lagi kan. Jadi saya berharap sangatlah. Saya berharap sangat sama ada daun-daunan saya, leader-leader saya ataupun sesiapa lain, siapa-siapa boleh guna MSB Center untuk semua orang. Memang untuk semua orang. Okey. Perkembangan terkini yang terkini itu sajalah daripada MSB yang saya target tu, saya mesti buat sale setiap minggu tu saya mesti dapatkan sale. Itu memang target saya lah. Saya tak mau hilang. Bila saya tengok WhatsApp mak jutawan grup dia tak boleh tahan saya memang terbakar. WhatsApp grup Alimau Selatan, Kak Fezi punya WhatsApp grup. Tak boleh tahan. Tak boleh nyenyak tidur tengok orang ni dapat hasil. Terbakar kita tahu. Saya tak tahulah kalau orang tak terbakar, pada saya terbakar. Saya kata, macam mana dia buat ni? Tengok sekarang kan kita dapat tengok mak kaya kan. Dengan V-Dream je kan. Terbakar tau. Saya yang kat Melaka ni panas saja rasa. Tak boleh tahan. Nak buat kekelit tu. Macam mana nak sponsor orang? Dapat apa untuk jualan V-Dream pula. Okey, itulah perkembangan saya. Okey. So nampak orang yang berjaya dia ada je letakkan cabaran baru. Yang betul tadi kalau kita lihat dekat MSB for all, memang mak kaya kita je kau team sampai 5 sekali V-Dream dalam seminggu. Dia dapat jual sebab jarang-jarang nak nampak 5 V-Dream satu minggu tau. Bukan senang nak buat. Kalau anda lihat harga V-Dream tu bukan kaling-kaling harga dia lah. Kalau kita nak keluar pun kita pergi nak pergi 5-6 kali baru kita nak spend untuk benda lah tu. Tapi dalam seminggu 5 set terus, 5 buah lah kiranya dia dapat keluarkan. So benda tu sebenarnya learning process. Macam mana kita nak convince ataupun kita nak yakinkan ataupun macam mana kita nak tackle kawan-kawan kita untuk produk ataupun gunakan produk fikir ni. Sebab benda tu kadang-kadang orang tu mampu, cuma atas kita je mampu tak kita nak yakinkan dia. Sebab kalau kita contohlah, kalau kita nak menjual barang ataupun kita nak suruh orang tu beli barang kita jangan perlekehkan ataupun kita ada prejudis pada kawan kita tu, orang ni ada duit kata nak beli barang aku. Jangan sekali-sekali gitu. Itu benda yang saya belajar lah sendiri selama dekat 6 tahun saya duduk dekat sale punya line. Memang kalau kadang-kadang orang yang kita prejudis ni sebenarnya boleh beli sampai 5-6 ribu sekali harung. Orang yang kita kadang-kadang anggap dia ni pakaian macam branded, tapi rupa-rupanya poket dia tak tebal macam orang yang kita kita pandang enteng, pandang serong lah maksudnya. So anda kat luar sana kalau anda nak buat sale betul-betul, anda pandang je orang kat luar sana semuanya sama. Tak kisah dia kaya ke miskin, kita tahu dia sosioekonomi. Anda jangan fikir benda tu. Sebab kadang-kadang dia sanggup habiskan 5-6 ribu walaupun kita tahu dia tak nak mampu sebab dia nak overcome dia punya kesakitan ataupun penderitaan dia tu. Dia sanggup willingly untuk spend. So kita rajin je share. InsyaAllah anda akan nampak dia punya impact ataupun hasil dia lepas tu lah. Okay. So, yang satu lagi tadi berkenaan dengan center dekat Melaka. Bagi siapa-siapa yang berdekatan dekat Melaka, insya-Allah lah bila dah dilonggarkan sikit kita punya PKP ni, kita dah boleh dibenarkan untuk beroperasi. Membuka kita punya premis di sana. Jangan segan-segan untuk membantu hidupkan aktiviti di MSB Center di Melaka. Dan bantulah Cikgu Yam kita. Mungkin kadang-kadang tak menang tangan dah buat seorang diri. So kita bersama-sama lah sebagai satu tim, kita hidupkan suasana di MSB Center di Melaka tu nanti insya-Allah. Okey. So Cikgu Yam, kita nak beri kita nak Cikgu Yam share sikitlah kata-kata semangat
ataupun kata-kata akhir lah. And macam mana kita nak kasih kawan-kawan kita ni bangkit walaupun PKP ni, macam mana cikgu yang mampu untuk buat close sekurang-kurangnya satu hari satu sale tu cikgu yang. Macam mana cikgu yang boleh hasilkan macam itu? Mungkin ada teknik yang berbeza cikgu yang menyebabkan cikgu yang konsisten untuk buat sale sekurang-kurangnya satu hari satu tu cikgu. Cikgu yang tengah stuck. Kejap Alamak, cikgu yang tengah terkeluar. Mungkin dia punya line ada problem sebentar saya kena invite sikit. Mungkin sebentar. Kita memberi ruang sebentar kepada cikgu yang untuk masuk kembali. Sebabnya mungkin dia ada line tu. Okey, dia dah masuk kembali. Dia dah datang balik. Okay. Mungkin dia punya telefon busy sangat. Ramai orang tengok dia punya live ni, mungkin dia sampai nak buat closing tu. Tu yang dia jam sebentar tu. Okey cikgu yang berbalik pada soalan saya tadi. Cuba cikgu yang share sikit lah. Kata-kata last untuk macam mana cikgu yang boleh konsisten sekurang-kurangnya satu hari satu buat closing statement. Macam mana teknik atau apa benda yang cikgu yang buat tu sebenarnya yang boleh senanglah kiranya nak buat hasil hari-hari tu. Bagi saya bukan senang nak buat. Tapi macam mana cikgu yang jadikan dia senang? Okey, permulaan masa produk MSB ni, sebenarnya saya suka jual secara online. Saya suka share secara online. Dan sebenarnya cara dapat sale hari-hari ni betul dia like dan share saja. Setiap hari. Kalau kita ada Facebook, kita like share kat Facebook lah. Maksudnya saya punya cara, saya akan like share daripada MSB for all, MSB admin, lepas tu Cik Azlan punya, Cik Zainul, dan siapa-siapa yang promote produk MSB, saya tak kira lain siapa. Saya jumpa je, saya akan like dan saya akan share. Saya tak akan like saja, saya akan like dan share. Saya tak kira lain siapa. Jadi kan bila kita like dan share, kita tolong orang kan. Kita tolong orang. Kita tolong download ahli lain. Tak apa, tak kisah. Kita tak miskin sebenarnya. Betul. Kita takkan miskin. Kita tak miskin. Contohlah kita bersedekah. Contoh kita bersedekah. Kita bersedekah hari ni RM1. Kita tak jatuh miskin. Hari ni kita sedekah RM10 pun kita tak jatuh miskin. Kita sedekah RM100 pun kita tak akan jatuh miskin. Itu cara saya. Jadi bila saya like dan share kita punya ni lah MSB for all kita tak akan jatuh miskin. InsyaAllah kita akan dapat jadi lagi kaya. Tak akan jatuh miskin. Minda minda dalam fikiran saya like dengan share produk MSB, siapa-siapalah ahli mana-mana yang share kat Facebook, saya pegang satu, saya tahu Allah akan balas. Tak kisahlah. Tak apa. Masuk dah tu balik. Boleh. Ada lagi. Line dia betul. Setiap hari ni suami saya ni mulut dia pun doa Hari-hari dia akan tanya, ada post ke hari ni? Itu pun doa sebenarnya pada saya. Jadi daripada situ saya pun rasa macam why not kita like share. Itu daripada situ. Saya pegang tu je dan saya buat secara istiqamah setiap hari. Istiqamah setiap hari. Dan tak pernah miss. Bayangkan 7 tahun di Facebook tak pernah miss setiap hari. Sampai saya pun tak kisah kalau misalnya rakan Facebook lah tak suka saya like and share, mesti lalu kat wall mereka kan. Mereka tak suka. Tak apa, unfriend je. Unfriend saya. Saya tak rugi apa-apa. Saya punya wall saya pun dah hampir 5,000 dah 2 akaun saya hampir 5,000 dan sebenarnya saya banyak akaun Facebook. Lebih daripada 5. Saya jaga akaun saya Facebook. Dan itu cara saya sebenarnya. Itu saya. Bayangkan bila bangun, lepas solat subuh, kita akan tengok akaun kita. Ada share tak? Ada like ke dah share? Itu memang cara saya. Dan saya akan buat tu setiap hari. Kadang-kadang ada yang tanya, macam mana
Kak Mariam, Cikgu Mariam. Boom kan? Sil kan? Itulah cara saya. Itulah cara. Pikiran kita mesti fikir positif. Positif. Jangan fikir aku share orang punya, aku dapat apa? Jangan fikir macam tu. Bila kita fikir macam tu, Allah pun akan fikir pada kamu macam tu juga. Itu cara saya. Bila kita fikir, oi aku share kau punya, aku dapat apa? Kau bukan layan aku. Tapi yang bagi rezeki siapa sebenarnya? Allah kan? Jadi kita mesti fikir positif, kena fikir reda, kena fikir ikhlas. Ikhlas reda, ikhlas, tak apa. Saya tak kisah, bawa siapa-siapa saya akan like share. Itu yang share lama, memang dah lama saya buat dalam Facebook. Dan saya pun juga ada Instagram. Saya ada Instagram. Ada Instagram, ada Facebook. Jadi kalau betul-betul, kadang-kadang ada juga download ahli-ahli MSB, grup-grup lain tanya, macam mana boleh dapat ni, dapat ni. Tak, itu je. Istiqamah. Itu dalam kehidupan saya, istiqamah. Dan saya percaya, kalau satu saya sedekah atau saya bantu orang, insya-Allah, saya yakin, insya-Allah, Allah mesti tolong kita. Itu saya pegang. Dan disebabkan BY itulah, saya juga istiqamah. Dan sebab BY itulah saya nak income yang banyak. Sebab tu saya istiqamah. Dan saya masih lagi di MSB. Senang je sebenarnya. Benda ni senang. Tapi kita lah yang kena buat. Cuba kita tengok mak kaya kan. Tengok mak kaya. Sorry lah ada bunyi sikit. Okay, kita tengok mak kaya. Bila kita duduk dalam grup dia, hari-hari ada sale. Ya Allah, teruja tau. Kita jadi panas tau. Duduk dalam neraka PKP lagi kan. Panas. Tapi saya tak ada fikir pun. Jauh ke, tak dapat jumpa mak ke, tak apa, tak kisah. Duduk dalam grup mak pun dah terasa macam dekat dia. Tak apa, bakar dia lagi. Itu yang cara saya. Dan saya tak ada fikir, MSB jauh. Tak apa, MSB jauh-jauh tak apa. Tapi, tetap di hati kan. Okay. Jadi, kita tak boleh sebab jauh ke, tak boleh. Aku tak boleh buat alasan kan, sebab jauh, MSB jauh. Tak boleh bagi alasan. Lidah jauh, tak boleh bagi alasan. PKP tak boleh gerak, tak boleh bagi alasan semua. Tak boleh bergerak. Boleh ke PKP tu? Tak, saya tengok lagi PKP ni lagi strong saya punya sale. Itu je betul saya. Betul saya kan istiqamah, pegang je satu. Pegang satu, istiqamah, like dengan share. Kalau rasa boleh share sini, type sini ayat, tak ada masalah. Saya ni lebih suka copy paste. Macam ayat MSP for all tu saya akan copy paste. Saya tak kira lah. Jadi itu yang menyebabkan alhamdulillah kita bantu orang, kita bantu orang. Itulah hasilnya Allah bagi. Bantu, like, share hari-hari, itu yang Allah bagi kat kita. Kena fikir positif dan kita pun fikir juga. Satu hari ni yang like share ni bukan sekadar kita akan dapat. Mereka pun akan dapat hasil dan impak daripada kesan yang kita share. Semoga produk MSB ni memang dah bagus, memang dah hebat. Pemasaran pun dah hebat. Dan tak hebat yang kita lah kan. Jadi kita nak hebat, kita buat sesuatu yang hebat. Kita tak boleh malas macam saya ingat lagi Cik Azlan cakap siang. Jangan malas, betul? Malas takkan menjadikan kita kaya. Malas akan jadikan kita kaya. Tapi rajin akan jadikan. Orang kata apa? Biarlah saya ni tak apa, tak pandai. Tapi rajin mesti satu. Rajin dan belajar. InsyaAllah. Istiqamah, pegang pada istiqamah tu. Istiqamah tu insya-Allah dapat. Doa banyak-banyak, insya-Allah dapat. Tapi tu saya pegang. Saya nak beritahu. Jangan lokek jari ni, jangan lokek like. Itu je. Jari ni jangan. Kadang-kadang kan, saya bukan share dekat wall saya. Saya share dekat grup-grup. Kita kan ada iklan grup dalam Facebook banyak kan. Dalam grup tu ada 30,000 friend kan. Yang duduk dalam grup. Ada 15,000. Dalam 30,000 mesti insya-Allah ada satu orang akan tersangkut untuk produk kita. Dia akan suka. Sebab mungkin dia sakit kaki, dia ada diabetes, kita tak tahu kan. Mungkin dia ada migraine, kita tak tahu apa kesihatan mereka kan. Dan mungkin mereka nak sihat. Mereka pakai benda tu nak elak daripada penyakit lain datang. Jadi kan, apa salahnya share pada grup. Tak apa, masuk dalam grup-grup iklan percuma. Ada grup tu memang ramai dia punya. Jadi share je, tak apa, tak ada masalah. Kita niat dalam ramai-ramai 100,000 mesti ada seorang tersangkut. Dan dia yang the best akan jadi kawalan kita yang paling hebat di MSB. Okay. InsyaAllah. Nampak. Sebab saya pun tertarik memang kalau anda, sebab saya sebagai admin page MSB for all, memang kalau
Biasanya Sabtu atau Ahad sampai Isnin memang tiba-tiba yang Cikgu Yang punya nama penuh kat kami punya status like apa tu WhatsApp status punya ni lah dekat yang apa tu Facebook. Dia akan nampak Cikgu Yang berderet nama dia. Ada satu nama dia page satu ni, page B, page C. Rupanya satu page dia ada 5,000 lebih dia punya apa follower. So memang anda perlu rajin betul. Selain daripada kita perlu sentiasa rajin apa tu share kan like, kita perlu pandai manage kita punya Facebook tu. So, Facebook, Instagram kita kena cakna ataupun kita kena belajar. Walaupun jangan fikir anda berusia mungkin nak cakap alah saya dah 60 70 tahun macam mana saya nak main Facebook. Kalau anda lihat sekarang apa tu makcik-makcik yang umur 60 70 tahun ni kadang-kadang dah biar lagi power main Facebook daripada anak-anak dia sebab dia lagi banyak masa. Anak-anak ni kadang-kadang busy bekerja kerana tak sempat nak terukai. Dia orang kadang lagi power. So jangan jadikan segala benda sebagai alasan. Jadikan itu sebagai cabaran dan pembangkit semangat untuk kita jadi berdaya saing dengan kawan-kawan kita. Okey? Sebab tanpa kita ikut arus perkembangan semasa, kita akan tertinggal ke belakang. So kalau kita ikut arus perkembangan, insya-Allah kita akan maju ke depan. Macam Cikgu Yang cakap, like and share, rajin-rajinkan tangan kita tu selain daripada kita sibuk baca gosip orang lah, orang kutuk sana, orang membawang sini, baik kita buat benda manfaat, kita like and share. Lagi kita boleh dapat tebalkan poket. Okey. So kita gunakan itu tips tu sebagai satu tabiat yang baru lah. Kita buang benda yang membosankan, benda yang tak bermanfaat, yang tak boleh tebalkan poket, kita like and share lepas ni. Malas nak pergi MSC4 lah, pergi Cikgu Yang punya. Kalau tak tahu tengok macam mana Cikgu Yang lepas ni buat, study dekat macam apa dia punya Facebook page tu. Kita buat satu persatu, kita pelajari step by step. InsyaAllah dengan cara istiqamah anda akan nampak dia punya impact. Okey, tak kisah daripada Instagram, Facebook atau Facebook, kita buat saja. Okey, so insyaAllah sampai sini saja kita punya perkongsian untuk malam ni. Harapnya anda di luar sana dapat manfaat dan also terbuka minda and tahu macam mana rupanya macam ini Cikgu Yang dapat buat sehari-hari. Sebab kadang-kadang bukan kita dapat situ dekat orang kita kenal, tapi kalau kita buat kat Facebook atau Instagram, kita boleh luaskan kenalan kita. Orang yang tak kita kenal ni pun kadang-kadang boleh datang dengan kita, tadi awak ada share pasal benda ni dekat tempat-tempat macam ni, grup macam ni, apa benda ni sebenarnya. Kita daripada situ juga kita boleh meluaskan ukhuwah ataupun menjalinkan persahabatan dengan orang yang kadang-kadang kita tak tahu macam ni kita boleh kenal dia orang. Okey. So saya bagi pihak HQ ingin mohon ampun dan maaflah jika ada terkasar bahasa ataupun menggunakan kata-kata yang kurang menyenangkan di sepanjang 1 jam kita bersiaran ni. And bagi pihak Cikgu Yang, ada apa-apa kata-kata terakhir penutup untuk mereka ataupun saya boleh closing? Aku nak cakap lagi. Okay, saya berharaplah MSB masih strong lagi sampai bila-bila, sebab kat sinilah pendapatan sampingan yang luar biasa. Memang luar biasa. Memang kaya. Kalau buat memang kaya sangat. Dan kena fokus lah. Seperti istiqamah, fokus satu. Dan saya berdoakan semua ahli PSKBN, MSB, semua saya doakan jadi kaya raya jutawan seperti mak kaya kita, Mak Pak Izzatul Asma. Dan saya berharap semua rakyat MSB kita dapat sale setiap hari. Cantik baby. Dapat sale setiap hari seperti mak kaya Pak Izzatul. Dan saya pun bekerja-kerja nak dapatkan sales V-Dream macam mak kaya. Memang nak tanya betul tu. Hi baby. Okay, dan saya berharap semua bersatu hati dan kita tak perlu pandang ke belakang lagi. Yang lepas-lepas tu dah tinggalkan sajalah. Kita forward ke depan dan bersama MSB, inilah lubuk duit. Ini lubuk duit dan kita yang kena gali sini. Tak ada orang nak galikan untuk kita. Kita kena gali sini dan ini sebenarnya adalah lubuk duit untuk kita semua. MSB is the best. Terima kasih banyak. Banyak duit saya dah dapat. Banyak adu gerah saya dah dapat. Banyak makanan yang saya dah dapat daripada dinner-dinner. Banyak hadiah saya dah dapat. Saya pun pernah dapat gold bar emas 3 gram. Memang best betul lah kan daripada MSB kan. Walaupun cabutan mutuah. Dan banyak sangat saya dah dapat daripada MSB dan saya sangat terharu dan
Dan dalam 2 hingga 8 Februari ni produk yang dapat free ni memang paling best lah. Paling best daripada MSB. Yang percuma ni memang paling best. Dan saya doakan semua kaya raya dan jutawan. Okey, apa kata silap kata daripada saya minta maaf dan kita bersama dengan MSB di puncak kejayaan. Bye. InsyaAllah. Okey, terima kasih semua. Selamat malam. Assalamualaikum.